Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani yashrah bi sadri yasta'mil bihi jasadi bihawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkam Ma'mum wal Imam. Qaul yang sempurna, yang mu'tamad pada membicarakan masalah makmum dan imam. Kita berhenti masalah 94. Muka surat 61, Rumi, Jawi 82. Masalah 94. Masalah 94. Masalah 94. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masalah yang ke-94, makmum tidak wajib mengikut imam jika ia tinggal bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama. Makmum tak wajib ikut imam kalau imam tu tinggal bacaan Fatihah rakaat pertama, tinggal atau tinggal semua Fatihah, ataupun salah satu ayat Fatihah, ataupun satu huruf Fatihah. Senang cerita, imam punya Fatihah tak komplit, tak sah, tak sempurna. Kemudian imam rukuk. Sama ada imam tak sempurna walaupun satu huruf, walaupun imam tak sempurna satu ayat, ataupun imam tak sempurna dengan maksud tak baca langsung Fatihah. Pernah jadi pengalaman saya sendiri, duduk kat belakang jadi makmum pagi Jumaat. Imam mungkin dia baru hafal surah Sejadah kot. Dia hafal surah Sejadah, jadi duduk dalam kepala tu Sejadah, takbir terus surah Sejadah, terus Fatihah tak baca. Makmum pun heran juga. Kita main lambat sikit, ingat dah baca. Makmum pun macam tak tegur ke? Makmum pun sama macam imam ke? Tak tahulah masa tu. Tak ingat lama dah. Dalam kepala duduk surah tu je dia Allahu Akbar, terus baca surah. Boleh jadi? Boleh jadi tu. Ataupun mungkin kalau baca Fatihah pun tak cukup satu ayat. Yang pernah berlaku dulu kan? Viral juga berlaku dulu. Dia terlupa ihdinas siratal mustaqim, lupa. Pada solat Isyak masa tu, bulan Ramadan. Ataupun mungkin dia lupa satu huruf. Jadi bila terlupa satu huruf, tak sebut satu huruf, rukun qauli, kira tak sah lah juga Fatihah dia.
Kita tak boleh lah rukuk, kan? Okay. Kata pengarang, jika imam tertinggal bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama. Dia bagi contoh rakaat pertama. Sebenarnya hukum ni sama, rakaat pertama 2 3 4 pun sama. Macam tu juga nak selesai. Cuma dia bagi contoh rakaat pertama. Baru huru-hara sikit nampak. Rakaat pertama dalam sembahyang yang 4 rakaat. Kalau rakaat pertama sembahyang subuh, taklah berapa complicated sangat. Ni rakaat pertama sembahyang pula 4 rakaat. Complicated. Macam mana nak buat? Jika imam tertinggal bacaan Fatihah pada rakaat pertama dan rukuk imam, rukuk imam, makmum nak buat apa? Sebab cerita sekarang ni cerita makmum, bukan cerita imam. Sebab imam bila lupa, biarlah dia lupa. Nak buat macam mana? Dia teruskan je lah sembahyang dia sebab dia lupa. Masalah kita sekarang ni makmum nak buat apa? Imam nak buat apa? Dia dah lupa, dia teruskan sembahyang aja. Makmum ni, maka tidaklah wajib makmum mengikutinya. Maksudnya makmum tak wajib jadi makmum juga. Dia boleh mufaraqah, dia boleh ikut. Itu maksud, maka tidaklah wajib makmum mengikutinya. Maka tidaklah wajib, tak semestinya makmum kekal jadi makmum. Dia boleh kekal jadi makmum, dia boleh mufaraqah, berpisah dengan imam, boleh mana-mana. Jika kita anggapkan dengan harus mengikutinya dengannya pada perbuatan lupa, dengan anggapan imam lupa. Jika imam lupa, memanglah imam lupa tak baca Fatihah, tak baca satu ayat, tak baca satu huruf sebab lupa. Bila kita makmum menganggap imam lupa, tak baca satu ayat, satu huruf ataupun tak baca Fatihah langsung, bila kita tanggung, bila kita anggap imam lupa, maka makmum ada dua pilihan. Nak teruskan ikut pun boleh, mufaraqah pun boleh. Ada dua pilihan. Tapi kalau makmum tadi, dia anggap, dia yakin, dia tanggung, dia ihtimal imam tu sengaja, makmum tu wajib mufaraqah. Tapi ada ke makmum fikir macam tu? Imam sengaja ni tak baca Fatihah rukuk. Mana ada? Tapi kalau kata imam, kalau makmum kata, makmum dalam hati makmum, dalam pegangan makmum, imam ni sengaja tak baca Fatihah dan rukuk, makmum wajib untuk mufaraqah. Tak ada pilihan. Sebab dia yakin. Macam mana dia boleh yakin? Allahu a'lam lah, tapi dia yakin. Dia tak boleh tanggung dah. Imam ni memang sengaja. Maka makmum dia tak boleh ikut. Tak ada pilihan. Dia mesti mufaraqah sembahyang sendiri. Tapi kalau makmum tadi menanggung, dia panggil ihtimal, ataupun anggap, ataupun kuat sangkaan makmum, imam lupa ni. Makmum boleh buat dua perkara. Makmum boleh terus jadi makmum, tapi ada cara dia. Ataupun makmum tadi mufaraqah juga pun boleh. Okey. Sebab imam lupa kan. Bila imam lupa, tak baca Fatihah dan rukuk, imam tak batal. Bila makmum tanggung imam lupa, maka imam tak batal. Sebab tu boleh ikut. Masih lagi boleh ikut. Kalau makmum tu tanggung, makmum tu anggap imam tu sengaja, maka bagi pegangan makmum, imam tu dah batal. Bila imam tu dah batal, sebab tu tak boleh ikut, sebab tu tak ada pilihan. Ya? Cuma kita secara umumnya kita menganggap imam tu lupalah. Okey. Bahkan ditanggungkan perbuatan itu atas lupa. Logik-logiknya semestinya kena tanggung, kena sangka, kena anggap imam lupalah. Mana ada orang buat tak baca Fatihah terus rukuk. Bila dia menanggung perbuatan imam tu sebab lupa, rukuk tanpa baca Fatihah, rukuk tanpa sempurna Fatihah, janganlah mengikutnya, dan janganlah makmum tadi ikutnya imam. Jangan makmum ikut. Sebab tanggung imam lupa kan. Contohnya imam naik rakaat kelima, kan makmum tak boleh ikut. Kalau imam rakaat ketiga dah tahiyat pada sembahyang 4 rakaat, kan makmum tak boleh ikut. Samalah juga, makmum tak bolehlah ikut untuk rukuk, sebab dah tak kena kata imam lupa kan. Kenapa ikut? Kalau makmum ikut, makmum batal. Dia kata imam lupa, lepas tu dia ikut. Sama dalam kaedah yang lain pun. Imam naik rakaat kelima, makmum tahu, imam lupa ni naik rakaat kelima ni, makmum ikut, batal. Walaupun makmum tu makmum masbuk. Makmum tu kata, alang-alang aku memang nak tambah rakaat pun, imam ni naik rakaat kelima. Memang aku nak tambah rakaat lagi satu. Jadi alang-alang bolehlah bangun. Tak boleh, tetap batal juga. Makmum yang tahu imam lebih, dia ikut. Sama ada dia bukan masbuk ataupun dia masbuk. Tak boleh. Sebab bila imam salah, tak boleh ikut. Walaupun kebetulan dia nak tambah rakaat. Macam itulah juga imam
tahiyat akhir rakaat ketiga, sedangkan baru rakaat ketiga. Dah tahiyat akhir. Makmum tahu imam lupa ni, patut 100 rakaat lagi. Makmum tak boleh ikut. Kalau makmum yang tahu dan ikut, batal. Standard lah, itu kaedah dia. Imam salah dan kita anggap imam lupa, tak boleh ikut. Duduk diam-diam kat situ ataupun teruskan sembahyang. Okey. Sama juga dalam masalah ni. Imam rukuk tak sempurna Fatihah, anggap imam lupa, tak boleh ikut. Kerana rukuk itu tidak dikira baginya. Kerana rukuk itu tidak dikira bagi imam. Tak dikira pun dia buat. Dia buat sebab dia lupa, maka tak batal. Tapi bagi dia tak dikira. Dia tak tahu sebab dia lupa. Kita tahu sebab kita ingat. Maka bagi dia rukuk tu tak dikira, tak sah rukuk, tapi sembahyang masih lagi sah. Sebab bila buat sesuatu yang membatalkan tapi lupa, maka tak batal. Asalnya batal kalau buat dengan sengaja, tapi dia lupa, tak batal. Bahkan ia makmum diberi pilih. Makmum ni boleh pilih antara mufaraqah dengan imam, itu pisah dengan imam, sembahyang sendiri, teruskan sembahyang sendiri, dan rukuk sujud dengan bersendirian. Serabut-serabut mufaraqah, sembahyang seorang boleh, dibenarkan. Tapi yang afdalnya yang nombor 2, atau menunggu imam. Yang ni yang afdal. Jangan sikit-sikit mufaraqah, sikit-sikit bercerai, sikit-sikit bercerai. Biarlah ada sikap setia. Bila kita dah pergi sekali, satu grup, istilahnya satu grup berjemaah, pergi menghadap Allah, satu grup, biarlah balik pun satu grup. Kalau kita pergi satu grup menghadap Sultan tuanku, ramai-ramai sebab dijemput, biarlah balik pun ramai-ramai itu juga. Janganlah pergi sana, ada hal sikit, imam sakit perut ke, imam apa ke, ada masalah sikit, mufaraqah. Pergi sendiri, lepas tu balik sendiri. Padahal pergi sama-sama, lepas tu balik sendiri. Tak ada sifat setia kawan kan kat situ. Janganlah sikit-sikit mufaraqah, sikit-sikit mufaraqah. Sabarlah. Sabarlah. Ini sikit-sikit mufaraqah, tak puas hati sikit, aku tak nak masuklah jemaah ni, aku nak mufaraqah. Sikit-sikit. Tak ada sikap setia kawan, tak ada sikap patuh pada pemimpin, tak ada sikap untuk membetulkan yang salah. Kalau macam tu, mana amal ma'ruf nahi munkar? Dah salah tu betulkanlah, sama ada subhanallah ke sebagainya, nantilah kita masuk bab tu. Cuma bila salah tu betulkanlah. Bila salah tu selagi tidak keluar daripada jalan syarak, kekalkanlah dan ubahlah. Ini sikit-sikit mufaraqah, sikit-sikit keluar, sikit-sikit keluar. Ini umpama keluar parti, buat parti baru lah ni kalau istilah ni. Okey. Tak buat parti sikit istilah je tu mungkin. Okey. Partinya betulkanlah. Okey. Jadi maksudnya yang terbaik apa? Menunggu imam sambil berdiri. Itu yang terbaik. Walaupun boleh mufaraqah, menunggu imam sambil berdiri sehingga tunggu je lah imam sambil berdiri. Sebab sepatutnya imam tak boleh rukuk. Jadi makmum tahu, imam tak tahu, dia lupa. Jadi makmum duduk diam-diam berdiri, duduk diam. Sebab imam rukuk tu tak sah tu, tapi dia rukuk juga. Biarlah, sebab dia bukannya sengaja. Imam i'tidal, tak boleh tu, tak sah tu, patutnya batal tu. Tapi imam tak batal sebab dia lupa. Biarlah, tegurlah subhanallah dan sebagainya, tu bab lain. Cuma tak bolehlah ikut. Kemudian imam sujud. Imam duduk di antara sujud. Imam sujud, tak boleh ikut lagi. Sebab sepatutnya imam rukuk pun tak boleh. Kena sempurnakan Fatihah. Jadi makmum tak boleh ikut. Okay. Dan berdiri qiyam kepada rakaat kedua. Sehinggalah imam naik rakaat kedua. Lama dia tunggu imam tu. Satu pusingan. Imam rukuk, imam tidak, imam sujud, imam duduk di antara sujud, imam bangun balik rakaat kedua. Kata imam rakaat kedua. Makmum tadi tetap berdiri. Maknanya makmum tetap berdiri juga. Itu cara. Tak boleh ikut. Dan apabila ia berdiri, ia imam berdiri, bila imam berdiri, yang imam tu rasa rakaat kedua lah. Imam tu je rasa rakaat kedua. Makmum kata baru rakaat pertama. Dan membaca Fatihah, dan imam mestilah baca Fatihah. Diingat rakaat kedua. Dan rukuk imam rukuk pada rakaat yang kedua tadi, yang imam rasa rakaat kedua, maka hendaklah makmum mengikut rukuk sertanya. Makmum baru rukuk. Maknanya makmum baru sekali rukuk, imam dah 2 kali. Dan rakaat ini dikira permulaan sembahyang bagi imam.
Makmum kata ini baru rakaat pertama. Makmum kata gitu. Sebab rukuk semua tadi imam tak sah. Aku tahu sebab aku sedar dengan yakin. Imam tak tahu sebab imam tersalah, imam terlupa. Dia bukan sengaja pun. Maka biarlah dia rasa apa. Tapi aku kata imam baru rakaat pertama. Walaupun imam rasa dia dah dua. Dan permulaan sembahyang makmum, rakaat pertama makmum, rakaat pertama imam, sepatutnya walaupun imam rasa dia dah rakaat kedua. Dan apa yang telah dikerjakan oleh imam itu tidak diambil kira dengannya. Apa yang imam rukuk, i'tidal, sujud dan mula-mula tadi semua tak ambil kira, semua tak sah. Tapi sembahyang masih lagi sah, tak dikira, lara. Faqat larauta, maka telah lara lah, sia-sialah rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud imam tadi. Dan apabila sembahyang oleh imam pada rakaat ini, maksudnya imam rukuk rakaat yang kedua, imam kata ni, makmum kata rakaat pertama tadi, rukuk, i'tidal, sujud, makmum ikutlah ni, duduk di antara sujud, imam kerana membaca tasyahud awal, imam kata tahiyatlah, dah dua rakaat dah, tahiyatlah. Mengikut anggapannya, i'tiqadnya, mengikut anggapan imam, tahiyatlah sebab rakaat kedua. Maka makmum itu janganlah mengikutnya. Makmum tak boleh ikut. Kenapa saya tak bincang tentang bila imam rukuk, makmum subhanallah ataupun tidak, yang mula-mula tadi? Sebab tak wajib bagi makmum subhanallah. Imam rukuk, tapi imam tak baca Fatihah dengan sempurna atau tak baca langsung. Makmum sunat subhanallah sekali. Kalau imam terus juga, makmum sunat baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca kuat-kuat, nak ingatkan imam. Tapi hukum buat begitu adalah sunat, tak wajib. Diam pun tak apa, sunat aja. Tegur subhanallah sekali je, jangan banyak kali. Sebab imam takkan tahu apa salah dia. Sebab kalau subhanallah, takkan tahu apa salah dia. Dia kata, baru rakaat pertama, apa salah aku? Tak sempat nak terunut, tak sempat nak tahiyat awal, tiba-tiba subhanallah. Jadi baca Fatihah, supaya dia ingat, oh lupa baca Fatihah kot imam tadi. Itu cara tegur. Tapi kalau tak tegur pun tak ada masalah, cuma kena pandai buat. Bila imam baca tasyahud awal, sebab imam kata dah rakaat kedua, mengikut anggapan imam, maka makmum itu jangan mengikutnya. Makmum tak boleh ikut. Makmum yang ikut tahiyat awal, makmum batal. Bahkan hendaklah ia makmum bangun qiyam, bangun berdiri rakaat kedua, dan menunggunya dalam keadaan berdiri. Tunggu ada berdiri. Imam tengah tahiyat, dengan anggapan tahiyat imam tu salah, tahiyat awal tu salah. Dan imam kenapa buat juga? Imam buat sebab dia anggap rakaat kedua. Habis tu imam tak batal ke? Sepatutnya kan batal. Ya, sepatutnya batal. Tapi imam terlupa, tak sengaja, bukan dia sengaja, maka tak batal juga. Tapi makmum tak boleh ikut sebab imam salah. Tak boleh ikut sebab imam salah. Jadi berdiri je lah. Diri rakaat kedua, berdiri. Adakah nak baca Fatihah atau tiada? Ni jawapannya. Dan janganlah membaca ia makmum membaca Fatihah. Makmum tadi jangan baca Fatihah, kata dia. Dan jika membaca juga, dan jika makmum tadi baca juga Fatihah sedangkan imam tengah baca tahiyat yang salah tadi tu, maka tidak dikira bacaannya. Bacaan makmum tak kira, Fatihah makmum. Mengikut salah satu daripada dua pendapat. Tapi sebenarnya pendapat mutamat sah. Baca Fatihah siap-siap tu sah, boleh. Tapi pendapat yang kedua dalam kitab kita, dia kata mengikut salah satu daripada dua pendapat. Kalau baca Fatihah sedangkan imam tengah baca tahiyat awal yang salah tadi tu, makmum tadi tu Fatihahnya tak sah. Bila imam bangun baru baca Fatihah sekali lagi, baru sah. Itu pendapat kedua. Pendapat pertama, baca Fatihah awal-awal pun sah juga, walaupun imam tak bangun lagi. Ada khilaf kat sini. Mengikut salah satu daripada dua pendapat, jangan baca Fatihah lagi. Baca Fatihah bila imam dah bangun, yang imam kata rakaat ketiga dan itulah. Makmum sebenarnya rakaat kedua. Tunggu aja. Lawan aja kerja makmum mak. Yalah, masa imam rukuk rakaat pertama tak ikut, lawan. Imam i'tidal lawan. Imam sujud lawan, maksudnya tak ikut. Sehinggalah imam naik rakaat kedua. Lepas tu imam rukuk baru ikut. Imam i'tidal ikutlah. Imam sujud, sujud. Imam tahiyat awal lawan lagi, naik rakaat seterusnya. Dua kali dah lawan imam. Tunggu masa berdiri. Dan apabila selesai imam daripada tasyahud awal, dan apabila selesai imam daripada tasyahud, imam pun baca tasyahud dah selesai, kemudian bangun ia membaca Fatihah. Bangun ia dan membaca Fatihah, dan imam bangun baru baca Fatihah, maka barulah makmum membaca bersamanya. Barulah makmum baca. Itu pada pendapat yang kedua lah. Pendapat pertama boleh dia baca siap-siap.
Habis nak buat apa tunggu tu? Nak duduk tunggu. Tengok. Buat apa? Baik baca Fatihah dia kata. Tak ada masalah. Pendapat pertama boleh. Pendapat kedua kata tak boleh. Kena tunggu imam bangun juga. Okey. Dan apabila bangun qiyam, imam kepada rakaat ketiga, pada anggapan imam dah rakaat ketiga dah lah nak bangun ni, rakaat ketiga lepas tahiyat awal ni, pada i'tiqadnya, pada pandangan makmum, pada pegangan makmum baru dua, maka tidak boleh makmum terus membaca tasyahud awal baginya. Lepas imam naik rakaat yang ketiga, kata imam, makmum tadi ikutlah, boleh follow balik. Bila imam rukuk, imam i'tidal, makmum ikut sehingga imam sujud. Akhir sekali imam naik rakaat seterusnya, naik rakaat keempat lah kita kata, naik rakaat keempat, kata imam, makmum kata ni baru rakaat kedua, nak naik rakaat ketiga, ada tahiyat awal. Makmum tak boleh baca tahiyat awal. Tidak boleh makmum terus membaca tahiyat awal. Makmum tak boleh baca tahiyat awal. Sebab dia kata baru rakaat yang kedua, nak naik rakaat ketiga, ada tahiyat awal. Tak boleh. Dan jika ia duduk membacanya juga, makmum baca juga, niscaya batal sembahyang makmum. Imam buat hal, makmum salah sikit batal. Makmum tak boleh baca tahiyat awal. Walaupun makmum yang betul dan tempat tu tahiyat awal yang betul, tak boleh. Yang tadi tahiyat awal yang salah, yang mula-mula tadi, makmum tak boleh ikut juga sebab tahiyat awal salah. Maka makmum kena tunggu rakaat seterusnya kan. Yang ini memang tempat tu tahiyat awal, makmum tak boleh baca juga. Nampak tak? Tempat yang imam salah buat, makmum tak boleh ikut. Tempat yang sepatutnya buat pun makmum tak boleh ikut. Iaitu sepatutnya tahiyat awal, makmum tak boleh buat juga. Tak boleh buat makmum, walaupun itulah sepatutnya. Kalau buat juga macam mana tahiyat awal, baca laju-laju imam naik rakaat seterusnya, makmum kata tu rakaat, imam kata rakaat keempat, sebab tu tak ada tahiyat awal, nak naik rakaat keempat tu. Imam kata, makmum kata ada tahiyat awal kan, baru dua rakaat, makmum pun kata aku baca laju-laju batal. At-tahiyyatu mubarakatuh salatu, batal makmum. Habis tu terus ikut imam. Naik rakaat ketiga kata makmum, imam kata rakaat keempat lah, makmum kata rakaat ketiga. Dan jika imam bangun meneruskan sembahyangnya yang kata pada rakaat keempat, pada anggapannya imam, makmum kata rakaat ketiga baru, dan duduk ia membaca tasyahud, imam pun rukuk i'tidal rakaat keempat kata imam ni. Kemudian duduk ia imam membaca tasyahud akhir. Rakaat keempat tahiyat, imam kata. Maka makmum tadi ni baru rakaat ketiga. Maka tidak boleh bagi makmum itu mengikutinya pada tasyahud ni. Bahkan hendaklah ia bangun qiyam dan menunggunya dalam keadaan berdiri. Stop kat situ. Jadi makmum tadi bila imam tahiyat akhir kata imam, makmum kata ni baru rakaat ketiga, nak naik empat ni. Makmum tak boleh ikut lagi, lawan lagi. Lawannya kerja makmum kali ni. Kalau makmum kata tahiyat lawal, tahiyat je lah sekali lagi, sebab imam dah tahiyat, dia macam masbuk juga. Imam salam, nanti tambahlah rakaat, batal makmum. Makmum tak boleh ikut, makmum kena tunggu rakaat keempat. Kalau kata nak subhanallah lagi. Tadi awal-awal dah subhanallah masa rukuk. Masa mula-mula imam rukuk subhanallah dah. Lepas tu bila imam tahiyat awal, makmum naik subhanallah lagi. Kalau nak subhanallah lah, subhanallah lagi. Imam tak boleh tahiyat awal kan? Bila makmum sepatutnya tahiyat awal, imam tak tahiyat awal lah, sebab imam kata dah rakaat ke seterusnya dah. Makmum katalah subhanallah lagi. Lepas tu bila makmum bangun tak jadi tahiyat awal sebab imam tak tahiyat awal. Kemudian imam pergi tahiyat akhir sebab imam sangka dah rakaat keempat, makmum naik subhanallah lagi. Berapa kali subhanallah? Kalau nak subhanallah, tapi tak wajib pun subhanallah. Okey? Tidak boleh bagi makmum itu mengikutinya pada tasyahud ini, tasyahud akhir kata imam kata ni. Bahkan hendaklah ia makmum bangun qiyam dan menunggunya dalam keadaan berdiri pada rakaat yang keempat kata makmum. Imam tahiyat dah, tahiyat akhir kata imam lah, jika ia kendaki, atau mufaraqah dengan imam. Kalau nak mufaraqah pun boleh. Ketika imam tahiyat akhir tu, makmum bangun tu, masa makmum bangun angkat kepala daripada sujud tu, tengok imam tahiyat akhir. Masa ni makmum boleh mufaraqah kalau makmum nak. Boleh mufaraqah terus naik rakaat keempat lah kata makmum tadi, dan teruskan sembahyang seorang-seorang. Masa angkat kepala je, Allah, tengok imam tahiyat akhir, boleh mufaraqah dah. Tapi yang afdalnya jangan mufaraqah lagi. Nampak tak kita ni? Biar ada sikap setia kawan,
dan sikap patuh pada pemimpin walaupun salah. Selagi boleh ikut dulu. Sampai tak boleh ikut, barulah terpaksa mufaraqah. Maknanya teruskan berdiri tapi tak mufaraqah. Imam biarlah tahiyat akhir. Itu lagi. Padahal berapa kali dah imam buat salah tu. Tetap juga jangan mufaraqah, itu yang terbaik. Dan tunggu je imam pada rakaat yang keempat tadi, tunggu je imam. Tunggu je berdiri tu. Nak baca Fatihah terus pun boleh, nak tunggu imam nanti pun boleh. Khilaf tadilah. Tunggu aja imam baca tahiyat. Nak subhanallah pun boleh, tak nak subhanallah pun boleh. Sebaiknya janganlah, sebab takut tak tahu nak buat apa kan, imam dah berapa kali kena subhanallah. Takut jadi benda lain pula. Okey. Jika ia kendaki, ia makmum dikendaki, yakni diberi pilih antara menunggu rakaat keempat tu atau mufaraqah. Masa rakaat keempat tu mufaraqah boleh juga. Dan sempurnakan sembahyangnya dengan sendiri pun boleh. Tapi yang terbaik tunggu. Dan jika ia menunggu, bagus. Makmum mengambil keputusan untuk menunggu, bukan mufaraqah. Menunggu imamnya dalam keadaan berdiri sehingga imam memberi salam. Imam bagi salam lah. Maka qudwahnya, makmum tadi, qudwah tu ikutan, makmuman tadi tidak putus. Dengan semata-mata salam imam. Tak putus. Jadi makmum tadi, bila imam assalamualaikum warahmatullahi, kita kata, cantik, imam dah habis dah salam. Jadi aku boleh teruskan sembahyang? Tak boleh. Makmum tadi tak boleh teruskan sembahyang. Sebab salam imam tu tak sah. Tapi imam lupa, imam tersalah, maka imam masih lagi dalam sembahyang walaupun dia bagi salam. Dia sengaja bagi salam. Ya, dia sengaja bagi salam, tapi kesengajaan dia tu salah. Jadi bila macam tu, sembahyang imam tadi masih lagi tak terkeluar. Imam masih lagi dalam sembahyang walaupun dia bagi salam. Sebab tu makmum tak boleh teruskan sembahyang, iaitu rukuk tak boleh. Sebab imam masih lagi sembahyang. Jadi bila makmum nak teruskan sembahyang walaupun imam dah salam ni, tak terputus lagi qudwah dengan semata-mata salam imam, dengan sebab lupa. Salam tadi sebab lupalah, tersalah tadi. Hendaklah lama selangnya selepas salam imam. Hendaklah lama sikit. Tunggu je imam salam dah. Tunggu je imam pun diam, loading. Macam salah je ke salah? Loading je imam, loading. Makmum tadi tak boleh lagi, jangan teruskan sembahyang. Berdiri lagi. Makmum anggap imam ni masih lagi dalam sembahyang. Salam dia tadi tak sah. Dia masih lagi dalam sembahyang. Tunggu. Agak-agak lama. Para ulama adalah bagi masa, sebab bila sebut agak-agak lama dari segi uruf, payah juga kita nak kata berapa lama, berapa saat. Maka ada ulama kata lebih daripada dia bercakap lebih daripada 6 patah perkataan. Sama ada dia bercakap ataupun dia baca wirid lebih daripada 6 patah perkataan. Yalah, astaghfirullahalazim. Dah 3 dah. Astaghfirullahalazim 3 dah. Betul? Astaghfirullahalazim 3 lagi 6. Astaghfirullah, habis dah. Maka boleh teruskan sembahyang makmum tadi. Sebab imam dah cakap lebih daripada 6 patah perkataan. Dia bercakap lah tu, wirid tu. Ataupun dia bercakap faham lah tadi macam popek, lebih 6 patah perkataan. Habis. Barulah makmum tadi teruskan sembahyang. Kalau imam diam aja, kena tunggu lagi. Cepatlah wirid, cepatlah cakap, aku nak sembahyang lah terus ni. Tak cakap-cakap, dia diam je. Berapa lama? Ulama agak-agak je dia kata. Agak-agak lama. Agak-agak berapa lama? Kalau 5 saat, tunggu aja. 1, 2. Imam diam, loading. Macam salah, macam ada something wrong. Fikir je. Tak wirid. Kita pun, makmum ni, tu. Boleh? Tak boleh lagi. Pendek lagi. Tambah lagi 5 saat. Boleh kot? Agak-agak je. Ulama tak letak saat. Saya agak-agak dalam 10 saat. Lepas 10 saat, habis dah tu. Putus mualat dia panggil. Putus mualat dah ni. Maka makmum baru boleh teruskan sembahyang. Lebih kurang. Ulama tak cakap 10 saat, kita agak-agak. Kalau 5 saat rasa macam masih lagi pendek, kita letak 10 saat. Kalau dia bercakap, tak kira saat dah. Lebih 6 patah perkataan, habis. Boleh teruskan. Kalau nak cepat ni, 10 saat pun tak boleh tunggu ni, mufaraqah. Walaupun imam dah salam, aku mufaraqah dengan imam. Nak mufaraqah, imam dah salam, sebenarnya salam imam tak sah, imam masih lagi dalam sembahyang, maka aku mufaraqah. Kalau nak mufaraqah, baik awal-awal lagi mufaraqah, tak payah tunggu tahiyat. Tapi nak bagi tahu hukum lah. Nak cepat ni, 10 saat pun tak boleh tunggu ni, maka mufaraqah dulu. Niat mufaraqah, baru teruskan sembahyang. Kalau tak niat mufaraqah, teruskan sembahyang, batal makmum. Allah, dah hujung-hujung dah nak sah, batal juga kat situ. Batal makmum.
Okay. Yang terbaik macam mana? Tunggu sampai 10 saat lah. Maknanya memang sampai tak boleh buat apa dah. Aku mufarakah dengan imam ni sampai garisan penamat. Dah tak boleh buat apa dah. Terpaksa mufarakah. Setia kawannya aku. Patuh pada pemimpinnya aku. Sampai tak boleh pergi dah. Barulah teruskan seorang-seorang. Nampak? Okay. Dan jika rukuk dan i'tidal makmum, dan makmum tu rukuk dan i'tidal juga, selepas salam imamnya, lepas imam salam, sebelum lama selangnya, kalau kita kira tadi bawah 10 saat lah, sebelum lama selangnya atau tak bercakap langsung lagi, serta mengetahui serta ia tahu bahawa salam imam tu dengan lupa. Imam salam tu sebab lupa, imam salam tu sebab tersalah. Sebab tu dia tanggung, dia anggap imam tu tersalah. Kalau dia anggap imam tu sengaja, awal-awal lagi tak boleh ikut, maka dia anggap imam tu tersalah. Jadi bila dia anggap imam tu tersalah, terlupa, ni saya batal semayangnya, nya makmum. Batal semayang. Dia anggap imam lupa, tapi dia langgar imam. Mana boleh? Sampai ke situ. Sampai ke situ sekali, tak boleh nak putus dengan imam. Tetapi jika syak ia makmum. Makmum ni syak kata, imam ni sengaja ke terlupa bagi salam ni? Dia sengaja kok bagi salam. Jika makmum syak ataupun yakin imam tu sengaja, maka imam tu batal lah sebab sengaja. Makmum kata, makmum je yang fikir-fikir, imam sengaja ni bagi salam. Sengaja tu dengan maksud sengaja membatalkan semayang dengan salam. Sepatutnya tambah rakaat lagi, tapi dengan sengaja membatalkan. Maka ataupun syak, imam sengaja ke tak? Sengaja ke tak? Ya. Yang tadi yang kata tak boleh teruskan semayang sebab dia yakin imam tu terlupa, imam tu tersalah. Yang ni dia syak, imam tu bukan terlupa, imam ni memang sengaja membatalkan semayang dia rasa ni. Yakin gitu. Ataupun syak, 50-50. Imam ni sengaja ke sengaja membatalkan semayang dia, salam yang tak sepatutnya salam, ataupun imam lupa, syak. Kalau macam tu tak boleh. Tak boleh apa? Imam dah batal lah. Bila imam batal, terputus qudwah, maka teruskan semayang, teruskan makmum terus semayang. Tak perlu tunggu-tunggu dah. Tapi biasanya sepatutnya imam menganggap makmum lupalah. Makmum menganggap imam lupalah. Sebab tu makmum ikut sampai akhir. Dan lama selangnya ataupun dah lama selang setelah imam salam, niscaya terputus qudwahnya, batal lah, imam makmum tu terputus dah. Dan batal lah semayang imam tu, semayang imam batal lah. Sebab dah salam sedangkan baru 3 rakaat. Kenapa pula 3 rakaat? Kan 4. Sebab rakaat pertama tak baca Fatihah ataupun tak sempurna Fatihah. Bila imam batal, makmum boleh teruskan semayang, tak perlu tunggu dah. Dan wajiblah atas makmum menyempurnakan semayangnya. Tak adalah niat mufarakah, tak adalah, sebab dia menganggap imam tu batal dah. Tapi dia menganggap imam tu lupa. Bila anggap imam tu lupa dan jarak masa tu agak lama, kita letak 10 saat, terbatal lah imam. Bila terbatal imam, teruskan semayang, tak mufarakah pun tak apa dah. Tapi kalau nak cepat, mufarakah. Inilah kita dapat faham daripada prinsip kaedah mematuhi pemimpin. Patuh pada pemimpin, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Termasuk dalam semayang, taatlah pada Allah, ati Allah, taatlah pada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah pada rasul. Nampak? Ati itu taat, ati Allah, ati'u taat pada Allah. Wa ati'ur rasul, taat pada rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri, dan pemerintah di kalangan kamu. Dalam masalah semayang, pemerintah tu imam lah. Dalam masalah dalam rumah tangga, yang pemerintah tu suami. Dalam masalah satu tamah tu kampung, ketua kampung lah, tempat ke apa ke. Dalam masalah besar sikit, mungkin penghulu. Masalah besar sikit, menteri lah. Masalah besar lagi, dalam makin besar, tengoklah pemerintah ni. Jadi bila taat pada Allah mutlak, sebab ati Allah. Wa ati'ur rasul, taat pada rasul pun mutlak. Wa ulil amri minkum, tak ada wa ati'u ulil amri minkum, tak ada gitu dalam Quran tu, dalam ayat tu. Jadi nak mematuhi pemimpin bergantung kepada pemimpin itu mematuhi Allah dan Rasul, baru ikut. Kalau tak mematuhi Allah dan Rasul, tak boleh ikut. Sebab tu tak ada wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri minkum, tak ada gitu. Yang ada ati'u Allah wa ati'ur rasul mutlak taat. Wa ulil amri, tak ada wa ati'u ulil amri dan pemerintah. Jadi kalau imam salah, makmum tak boleh ikut. Sebab imam tak ikut Allah dan Rasul, maka makmum tak boleh ikut. Jika imam ikut Allah dan Rasul, baru makmum tadi boleh ikut. Apa yang tak ikut? Apa yang imam tak ikut Allah dan Rasul? Sebab Allah dan Rasul semayang suruh
Setiap rakaat mesti baca Fatihah. Imam tak baca. Imam tak sempurna. Bila imam tak baca, imam tak sempurna, maka sepatutnya imam berdosa, imam salah, imam batal. Tapi imam tak batal sebab dia terlupa. Rufi'al qalam an thalath. Dimaafkan, diangkat pena, tak diberi dosa, an thalath, 3 golongan. Antaranya tidur, masa tidur tak diangkat. Tengah-tengah tidur dia cerai bini dia, tak jatuh. Ngigau lah. Tengah-tengah tidur tak semayang. Tidur sungguh lah sehingga tak semayang subuh, tak dosa. Yang berdosa dah celek dah. Dah masuk subuh, tidur balik, itu baru berdosa. Kalau tidur daripada semalam, tidur bangun-bangun pukul 8, tak berdosa. Sebab dia angkat pena, rufi'al qalam, dia angkat pena. An salah daripada 3 golongan. Antaranya golongan yang tidur. Dia buat apa pun, dia bunuh orang pun, tak semua tak jadi, tak berdosa. Sebab dia tidur. Antaranya lupa. Dia buat kerana lupa. Tak, dia angkat pena. Dengan maksud tak diletakkan dosa atas dia. Jadi imam tadi tak berdosa dan tak batal. Sebab dia lupa, dia tersalah. Maka makmum tadi tak boleh ikut sebab imam salah. Cuba kalau kita tengok tadi, makmum kena mempunyai ilmu solat jemaah yang mantap berbanding dengan imam. Sebab imam tak batal sampai ke sudah. Sehingga last sekali imam salam dan imam tak tambah rakaat, barulah batal. Tapi makmum berapa kali tempat yang kemungkinan batal? Banyak kali. Ketika imam rukuk, makmum rukuk, batal. Mula-mula sekali. Ketika imam tak rukuk tapi subhanallah, tegur imam. Dalam keadaan dengan niat tegur imam, bukan niat zikir, batal. Nampak? Dua tempat dah kemungkinan batal. Kemudian imam i'tidal, imam sujud. Makmum tadi tak niat mufaraqah. Makmum tadi tak niat mufaraqah lagi. Kemudian imam bangun rakaat seterusnya. Kemudian imam rukuk, makmum pun ikut rukuk. Imam tahiyat awal, makmum tadi pergi tahiyat awal. Kalau makmum tak ada, 3 tempat kemungkinan makmum batal. Tiba-tiba makmum tahiyat awal juga sebab ikut imam, batal. Kemungkinan makmum batal, 3 tempat dah. Kemudian bila imam bangun, makmum pun ikut bangun. Ketika imam naik rakaat keempat, makmum kata baru rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, makmum baca tahiyat awal kat situ, batal. Kemungkinan batal tempat makmum. Kemudian bila imam tahiyat akhir, makmum tadi pergi tahiyat akhir juga, batal. Makmum 5 tempat kemungkinan. Kemudian bila imam salam, makmum pergi tambah rakaat, dah naik atas, makmum teruskan sembahyang tanpa niat mufaraqah, tanpa tunggu masa yang lama, kemungkinan batal. Jadi 5, 6, 7, 8 tempat kemungkinan makmum tadi batal. Sedangkan imam sampai ke sudah, 1 kemungkinan je batal, ketika lepas salam, baru batal. Jadi makmum kena lebih alim daripada imam. Kalau tidak, lebih baik jadi imam, jangan jadi makmum. Sebab lagi susah daripada imam nak jadi makmum. Sebenarnya masalah ni telah dibincangkan pada masalah yang ke-50. Boleh tengok. Masalah dia lebih kurang lah, lain sikit. Masalah yang ke-50 muka surat 31 tu. Makmum diberi pilihan, makmum diberi pilih di antara mufaraqah dengan imam. Masalah 50. Makmum diberi pilih di antara mufaraqah dengan imam atau berdiri menunggu imam. Sama je. Cuma dia ada beza sikit-sikit lah. Tapi maksudnya, ceritanya sama je. Sama je. Satu muka setengah. Yang ni pun lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Masalahnya nak sama lah. Boleh baca lah nanti. Masalah ke-50 tu nanti. Boleh baca balik nanti. Okay. Kita nak apa dah? 38. Kita boleh satu lagi. Last satu lagi. Satu masalah macam tak memadai ya, satu masalah. 95 lah, satu masalah lagi lah. Ni pendek aja ni. Satu lagi. Baik. Masalah ke-95. Masalah makmum mendapati imam pada sujud. Makmum mendapati, maksud makmum masbuk. Makmum masbuk dan terus sujud. Itu maksud mendapati tu. Makmum masbuk, Allahu Akbar, terus sujud. Sebab imam sujud. Itu maksud mendapati. Pada sujud, kemudian imam berhadas. Tiba-tiba imam kentut. Imam batal. Macam mana nak buat? Jika, kata pengarang, jika makmum mendapati, makmum pergi ikut imam, ketika imam tu sujud, makmum Allahu Akbar, terus sujud. Di dalam sujud pertama daripada rakaat pertama, sebenarnya rakaat mana-mana pun sama je kaedah dia, ya, atau lainnya, atau rakaat lain, maka sujud ia makmum pun sujudlah. Mana boleh imam sujud.
makmum kena sujud lah. Tapi tak dapatlah rakaat tu. Ya. Ia serta imamnya, ikutlah imam sujud tapi tak dapat rakaat, tahu dah. Kemudian imam berhadas. Kemudian imam batal sembahyang. Dia turun sujud je, betul kentut, bunyi imam kentut. Betul imam bangun. Sudah. Nak buat macam mana makmum tadi tu? Sedangkan makmum dah sujud. Adakah makmum itu wajib sujud yang kedua atau tidak? Senang. Ataupun batal ketika imam bangkit daripada sujud kepada duduk di antara dua sujud. Imam pun Allahu Akbar, batal. Makmum pun angkat kepala ya. Ya, makmum yang masbuk yang masuk ketika sujud tadi, angkat duduk di antara dua sujud. Soalannya, makmum tadi wajib sujud sekali lagi ke tak? Ataupun bila imam belah dan tak ada ganti ya. Kalau ada imam ganti, ikut imam ganti tu lah. Kalau dia ada seorang tu kuatkan suara Allahu Akbar, Allah diganti imam sebab imam dah bangun, imam batal. Selesai masalah, ikut je imam tu, tak timbul apa-apa isu. Ini imam tak ada yang ganti sebab tak reti nak ganti. Dia kata kalau berdiri boleh aku melangkah ke depan. Tapi duduk aku nak ngesok ke macam mana ni? Tak reti, bakat-bakat tak reti. Ngesok batal boleh, jangan ngesok ke depan. Ganti imam. Batal. Habis tu nak macam mana? Tak reti. Bila tak reti, pakat-pakat tak ada yang nak ganti imam. Soalannya, tak apalah, tak ganti pun tak ada masalah. Makmum teruskan sembahyang seorang-seorang. Soalannya, makmum nak buat macam mana? Adakah makmum dah duduk di antara dua sujud tadi, sujud yang kedua terus sambung sembahyang, makmum tadi tak dapat apa-apa rakaat. Jadi teruskanlah sembahyang dia, buat rakaat dia. Adakah begitu? Tengok. Untuk menjawabnya pada masalah ini ada dua wajah, ada dua pendapat. Ada dua. Ini yang muktamad. Yang lebih afsah, yang muktamadnya daripada keduanya ialah tidak wajib sujud yang kedua. Bukan tidak wajib sujud yang kedua aja. Malah kalau dia sujud yang kedua batal. Kalau tidak wajib tu macam boleh nak sujud, boleh tak nak sujud, kan? Seumpama tu. Tidak. Maksud tidak wajib ni adalah tak boleh sujud yang kedua. Kalau makmum tadi sujud yang kedua, maka batal makmum. Makmum yang sembahyang daripada awal itu kena sujud yang kedua. Kata makmum ikut imam daripada awal, daripada takbir, daripada awal, rukuk, imam rukuk, i'tidal, ikut imam sujud, imam bangun duduk di antara dua sujud, imam terkentut, maka imam bangun tak ada orang nak ganti. Makmum yang ikut daripada awal wajib sujud sebab dia kena sembahyang teruslah. Wajib sujud, naik rakaat kedua, buatlah sembahyang sendiri sebab tak ada imam gantian. Ini kita makmum masbuk yang masuk-masuk ketika sujud dah. Lain hukumnya. Jadi bila sujud, bila imam duduk di antara sujud dan batal, imam belah, makmum tak ada yang berani nak ganti imam, maka pakat-pakat sembahyang masing-masing. Adakah makmum tadi boleh sujud yang kedua? Macam makmum yang tak masbuk? Tak boleh. Makmum masbuk tadi sujud yang kedua, makmum tadi batal. Makmum tadi batal. Habis tu makmum tu nak buat macam mana? Dia terus naik. Maknanya makmum tadi sembahyang macam inilah. Allahu Akbar, sujud sebab imam sujud, duduk di antara sujud, imam batal, lepas tu bangun. Pelik eh? Jadi sujud, duduk di sujud, terus bangun. Jangan sujud yang kedua. Kalau sujud yang kedua batal, makmum tadi batal, imam dah batal dah. Kalau ada imam gantian, tak ada masalah, ikut je imam gantian. Okey. Dan jika makmum mendapati imam dalam sujud yang kedua, sebab apa jap sebelum tu? Sebab apa makmum tak boleh ikut? Makmum masbuk tadi. Sedangkan makmum yang tak masbuk boleh ikut aja. Sebab makmum yang tak masbuk tu dia memang cukup rakaat, dia dapat rakaat. Dia masuk daripada awal. Kenapa makmum masbuk tak boleh ikut? Sebab makmum tadi mana ada semayang lepas takbir terus sujud. Mana ada semayang gitu. Lepas takbir rukuk, i'tidal baru sujud. Tapi kenapa makmum ni buat juga? Sebab ikut imam masbuk kan. Bila takbir kena sujud terus sebab imam sujud. Jadi bila imam duduk di antara dua sujud dan imam batal, kenapa makmum tu duduk di antara dua sujud juga? Sebab imam duduk di antara dua sujud, cuma dalam perjalanan tu batal. Kemudian bila imam batal tak ada gantian, makmum tadi pergi sujud yang kata batal tadi, kenapa makmum sujud? Dia kata aku ikut imam. Soalannya mana imam? Imam dah belah lagi kan? Sebab tu makmum tadi terus kena berdiri terus. Sebab imam dah tak ada. Kenapa makmum yang tak masbuk kena sujud yang kedua? Sebab makmum tadi dia dapat rakaat. Mestilah dia kena sujud yang kedua. Makmum masbuk tadi memang tak dapat rakaat, berdiri terus lah. Jadi peliklah sikit sembahyang dia. Berdiri, sujud, duduk, berdiri. Okey. Dan jika makmum mendapati imam di dalam sujud yang kedua, yang tadi sujud pertama, ni sujud kedua, dan imam batal pada sujud yang kedua, maka tidaklah wajib ia mengulangi sujud yang pertama itu.
Itu demikianlah mengikut pendapat Al-Amrani. Inilah pendapat muktamad. Bila dapat imam dah sujud yang kedua, makmum Allahu Akbar terus sujud. Kemudian imam angkat kepala untuk teruskan sembahyang, batal. Makmum tadi terus sembahyang. Jangan pergi duduk di antara dua sujud, sujud pula. Jangan kata gitu. Mengikut pendapat muktamad. Jangan buat gitu. Sebab apa? Dah dapat rakaat kedua, dah dapat sujud yang kedua. Bila imam angkat kepala, imam batal, dah teruslah makmum sembahyang. Tak ada masalah. Jangan pergi sujud, duduk dan terus sujud yang kedua. Ada ke masalah? Kenapa dia cerita pasal ni? Kerana ada pendapat kena sujud yang kedua juga. Tapi itu bukan pendapat muktamad, pendapat dhaif. Dan kata Qil, pendapat dhaif wajib diulangi. Kerana bahawasanya dua sajadah itu, dua sujud tadi seperti satu rukun sahaja. Maka dengan sebab inilah bahawa duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun yang pendek. Duduk di antara dua sujud adalah rukun yang pendek yang Nabi dapat daripada Nabi bagi salam ketika Nabi Isra' dan Mi'raj kepada malaikat. Dia tengok malaikat sujud, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Malaikat yang tak pernah angkat kepala sejak dijadikan terus sujud sehingga kiamat. Tapi sebab Nabi bagi salam, malaikat yang dekat Isra' Mi'raj jadi angkat kepala, jawab Nabi Waalaikumsalam, sujud balik. Maka dengan kisah itu jadilah kita sujud dua kali. Cuma sujud dua kali, nak jadi sujud dua kali mesti duduk dulu. Duduk tu rukun pendek. Sekadar nak bagi sujud dua kali aja. Sebenarnya dua sujud ni satu. Macam sujud malaikat sebenarnya satu. Cuma nak jadi dua kena duduk sekejap. Tapi sebenarnya satu. Mengikut pendapat yang bukan pendapat muktamad, dia saja nak cerita sebagai pengetahuan am. Sujud kita tu satu sebenarnya. Sebab Nabi bagi salam je yang jadi dua. Tapi hakikatnya satu. Jadi tu bila sebut sujud sekali maknanya satu set. Jadi bila makmum tadi sujud yang kedua, dapat dengan imam sujud yang kedua, kemudian imam batal, makmum tadi wajib duduk di antara dua sujud dan sujud balik. Sebab itu adalah satu set. Walaupun imam dah batal. Lepas tu baru teruskan sembahyang mengikut pendapat kedua. Kerana satu sujud tak ada. Bila sebut satu sujud, dia satu set terus mengikut pendapat yang kedua. Jadi makmum yang terus bangun, batal sembahyang. Itu bukan pendapat muktamad. Sebab tu dia kata Qil, dikatakan. Pendapat dhaif. Pendapat muktamad, dua sujud lah, dua rukun. Walaupun duduk di antara dua sujud tu rukun pendek, tapi tetap rukun juga. Dua cerita yang berbeza. Jadi bila imam sujud yang kedua, makmum takbir terus sujud yang kedua, angkat kepala, imam batal, makmum teruskan sembahyang. Tak perlu sujud yang kedua sebab itu cerita lain-lain. Kenapa pula nak sujud yang pertama balik? Kenapa pula? Begitulah. Dia saja nak bagi pengetahuan am je. Patut tak payah cerita pun tak apa ni. Cuma kita ingat bila kita dapat imam dalam keadaan tak dapat rakaat. Kita boleh buat contoh lain sebenarnya. Imam rukuk, kita pun masuk-masuk Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Tak dapat lah kan, selisih. Jadi i'tidal. Bila i'tidal, imam gerak je, point kentut, batal. Imam belah. Seorang pun makmum tak berani nak ikut, tak berani nak ganti imam. Sama je. Macam mana ni semua tak berani? Sembahyang sendiri lah. Makmum tadi yang masbuk yang selisih dengan imam tadi tak dapat rakaat. Kalau sujud, batal. Makmum yang daripada awal bukan masbuk, teruskan sembahyang lah. Sujud. Tapi makmum yang masbuk yang dapat ketika selisih tu, tak dapat rakaat kan? Imam rukuk, dapat kot. Allahu Akbar. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Tak dapat tu tamakninah. Jadi lepas tu imam pun batal. I'tidal kentut. Imam belah tak ada orang nak ganti. Makmum tadi dah i'tidal ni, tak boleh sujud batal. Makmum nak buat macam mana? Tu angkat balik. Tadi dah sini lah, sini balik. Maknanya baca Fatihah balik lah. Terus sembahyang. Tak boleh sujud. Sama je sebenarnya. Tak kisahlah batal kat mana pun. Sebab bila makmum tak dapat rakaat pertama, makmum tak dapat, apabila makmum tak dapat langsung rakaat sebab masuk di selepas pada rukuk. Bila imam batal di antara tu rakaat tu sebab dia tak dapat apa-apa rakaat. Bila makmum batal dan tak ada ganti, bila imam batal dan tak ada ganti, makmum tadi kena terus pergi berdiri. Sebab perbuatan makmum tadi tak sepatutnya buat. Daripada berdiri terus sujud, daripada berdiri tak sepatutnya buat. Tapi kenapa makmum buat juga? Sebab mengikut imam. Kena ikut imam walaupun tak dapat rakaat. Dan bila imam batal, imam dah tak ada, kena pergi ke tempat asal. Tak boleh teruskan sebab memang tak dapat rakaat dah. Wallahu a'lam. Habis. Saya nak jalan jauh ni. Cukup setakat tu dulu. 96. Kita berhenti dekat masalah 96. Makmum imam yang bermazhab Hanafi
membaca sajadah sad. Oh, apa hal pula ni? Sedangkan membaca sajadah sad ni pada mazhab Syafi'i tak boleh sujud. Tak boleh sujud tilawah. Ada 15 kubah kan dalam Quran, 15 tanda kubah. Ayat sajadah dia panggil untuk sujud tilawah. Jadi ada 15, tapi mazhab Syafi'i 14 aja, bukan 15. Soalannya kalau dia dah mazhab Syafi'i, kemudian dia sujud yang ke-15, yang sepatutnya sad tu cerita tentang Nabi apa? Ada kisah tu. Yang mana dalam surah Sad tu tak sepatutnya dia sujud. Cerita tentang Nabi Daud dalam kisah tu, yang mana Nabi Daud tu sujud. Maka mazhab Hanafi kata sujud tu adalah salah satu daripada sujud tilawah. Tapi mazhab Syafi'i dan 3 mazhab lain kata tidak. Tiba-tiba imam sujud, makmum nak buat macam mana? Wallahu alam. Tu akan datang. Pernah jadi orang macam tu, budak tahfiz masa sembahyang tarawih, dia sujud. Masalah makmum semua sujud, semua makmum batal. Lepas tu imam tak boleh sujud dekat sad tu. Adalah, nanti kita akan bahaskan datang lah. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.